Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Saudara muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita pada pagi ini terus melafazkan rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur yang berteraskan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dalam kehidupan ini, kalau kita perhatikan, orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur kepada Allah, maka orang yang tidak bersyukur itu lebih ramai. Sebab itu pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, bila Sayyidina Umar tawaf di Baitillahil Haram, Sayyidina Umar tengok seorang badui berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang badui ini, dia berdoa kepada Allah satu doa yang bunyinya, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah daku dari yang sedikit. Sayyidina Umar rasa pelik doa ini, kerana kebanyakan manusia ini, kalau dia minta sesuatu mesti banyak ataupun ramai. Rumah barangkali dia nak banyak, anak-anak nak ramai, kenderaan dia nak banyak. Itu sifat manusia. Tetapi lelaki badui ini berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah daku dari yang sedikit. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada lelaki tersebut, wahai Tuhan, Tuhan telah berdoa tadi supaya dijadikan dari yang sedikit, sedangkan manusia kebanyakan mereka minta yang banyak. Apa jawab orang badui ini? Orang badui ini menyatakan, wahai Tuan Khalifah, tidakkah Al-Quran menyebut wa qalilum min ibadi yasyakur? Quran menyebut hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar-benar berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Bila kita menyebut kita ni nak jadi hamba Allah yang bersyukur, bukan maknanya kita tak bekerja. Kita bekerja, kita berusaha, kita berikhtiar. Itu sebagai tanda untuk kita dapatkan keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang manusia, bila dia bekerja dengan kerja yang tetap, kadang-kadang tidak cukup. Barangkali pada siang hari dia bekerja di pejabat, tetapi kerana anak yang ramai desakan hidup, pada waktu malam dia membuat teksi sebagai contoh. Dan sebenarnya apa yang dia usahakan ini adalah sebagai suatu ikhtiar darinya supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan rezeki. Dan ada orang yang bekerja di pejabat, bekerja di syarikat, kadang-kadang dia membawa barang-barang tertentu, kainnya, makanannya, macam-macam yang dia bawa dari kampung dia sebagai contoh, dibawa ke pejabat. Ada orang meniaga perniagaan jualan langsung dan sebagainya. Soalnya sekarang, adakah caranya itu betul dan bertepatan dengan syariat? Ini yang kita nak tahu dan kita nak bincang supaya yang kita buat itu benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menambahkan usaha kita, kita bekerja lebih, ataupun kita berusaha walaupun di pejabat kita, ini merupakan ikhtiar sebenarnya supaya kita ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya kita tak bersyukur. Orang kata tak bersyukur lagi ke dengan nikmat Allah? Dah kerjalah.
Tapi orang kadang-kadang dia tak mengetahui latar belakang hidup kita. Bahawa barangkali isteri tak bekerja, mak ayah di kampung dalam keadaan susah, perlukan pembelaan, yang kadang-kadang dia terpaksa berniaga dalam pejabat. Dia, bila kita sebut berniaga dalam pejabat ini, kita kena jaga beberapa perkara. Yang pertama, supaya pendapatan kita itu halal, jangan kita berniaga ataupun kita menjual produk ataupun barangan kita dalam waktu pejabat. Ketika orang sibuk bekerja, ketika sibuk orang bertungkus lumuh untuk menaikkan imej syarikat, kita pada masa itu kita sibuk berniaga. Tak boleh. Sebab kita gunakan ruang dan waktu pejabat. Tak boleh. Ataupun orang berniaga dalam pejabat ini dalam keadaan dia mengambil pelanggan pejabat dia ataupun syarikat dia. Orang datang urusan lain, dia pergi tunjuk produk dia. Maknanya dia gunakan kesempatan pada masa itu. Ini suatu yang tidak betul, yang tidak berteraskan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia berniaga dalam pejabat ini sampai mengganggu urusan dia. Dia duduk sibuk kira yang dia punya lagi daripada yang syarikat. Suatu tak kena. Betul dia berniaga waktu rehat, betul. Tapi dia punya berapa yang didapat hari ini, hutang orang tu berapa dalam waktu pejabat, tak betul. Sebab itu kalau kita nak menambahkan pendapatan, kita kena hati-hati. Kita bimbang, takut-takut kita telah melanggar janji kita pada Allah, janji kita kepada Rasulullah, dan janji kita kepada orang yang beriman. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa aufu bil innal ahda kana mas'ula, dan hendaklah kamu tepati janji kamu, ikrar kamu, kerana janji itu suatu yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap tindak tanduk kita ini, apa yang kita lakukan, sama ada di dalam rumah, di luar rumah, dalam pejabat, luar pejabat, semua yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat, dan ianya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu. Hari di TV3. Tiap itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menepati aqdun, akad kamu, taat kamu, kesetiaan kamu, janji kamu. Ini yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut oleh para ulama, yang dimaksudkan dengan ahdun itu ataupun uhud itu ialah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang difardukan oleh Allah, sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Quran. Seperti mana disebut oleh Ibnu Abbas, ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang kita buat itu halal ataupun tidak? Termasuk apa yang kita kerja hari ini. Yang menjadi masalah kita, kadang-kadang kita tak teringat masa kita kerja, itu pun akan dipersoalkan oleh Allah. Kita ambil masa pejabat, akan dipersoalkan oleh Allah. Kita buat sesuatu yang tak betul, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu orang mukmin ni, dia dalam kehidupan dia akan buat kerja yang paling baik, kerana yang mengawasinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, saya buat contoh, katakanlah kalau di pejabat ada satu kamera yang tengok yang kita buat sepanjang 8 jam, dan dia punya TV itu berada dalam bilik bos kita, dalam ketua kita. Barangkali waktu itu dalam 8 jam semua buat kerja, semua tekun 8 jam, sebab kamera itu ada dalam bilik bos. Apatah lagi kita ini sebagai hamba Allah, yang Allah Ta'ala saksikan kita ini 24 jam, bila-bila masa, keadaan mana pun. Kerana Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala dia tak mengantuk. Allah Ta'ala tak tidur. Bukan macam kita. Kita tak boleh, tak cukup tidur, mengantuk. Itu tidur yang mengantuk sampai tidur di pejabat. Orang tidur di rumah, dia tidur di pejabat. Ini pun satu masalah juga. Sepatutnya masa yang diperuntukkan tu dia bekerja secara baik, secara cergas.
Ini yang perlu kita fikirkan bersama. Jadi kalau Allah itu, dia menyaksikan apa yang kita buat. Sepanjang hari Allah Ta'ala saksikan. Ini yang menyebabkan orang mukmin yang faham agama, yang faham yang dia ni, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala muttali'un alaina, yang Allah Ta'ala sentiasa menyaksikan apa yang kita buat. Ini yang menggerakkan orang Islam, orang yang beriman, dia bekerja sungguh-sungguh. Dia bekerja, dia nampak bahawa pekerjaan itu merupakan sebagai suatu ibadat, suatu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerana waktu, kalau kita nak kira dari sudut ibadat khususi, tak lama kita beribadat. Semayang kalau kita duk kira semua sekali 5 waktu, tak sampai 1 jam pun. Bahkan ada orang tak sampai 30 minit pun semayang dia 5 waktu. Tak banyak. Zikir kita pun tak banyak. Baca Quran kita pun tak banyak. Bukan macam orang dahulu. Orang dahulu 3 hari dah khatam Quran. Kita kadang 3 tahun tak khatam lagi. Ini yang masalah juga. Dan begitu juga, bila kita menyebut begitu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan tengok, dia akan saksikan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Sebab itu kita nak berhati-hati supaya apa yang kita buat itu benar-benar diradai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebagai manusia ni, sebagai insan, kita kena redha apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Irdi bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Hendaklah kamu redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahagikan kepada kamu. Yang Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita berapa banyak setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar. Kita kena ingat, kita kena redha. Barulah kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Jiwa kita kaya. Sebab ada orang dia cakap, dia kata, macam mana saya ni pendapatan tidak banyak. Tak banyak pendapatan saya. Sedangkan kawan saya yang sama-sama keluar daripada universiti dengan saya, dia dah jauh pergi. Ingat, itu rezeki Allah. Allah Ta'ala menentukan rezeki sesiapa. Tetapi dalam kehidupan ni kita kena ingat, kita sebagai manusia yang saya sebut sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam kita bekerja ni kita kena ingat satu konsep, iaitu kita bersyukur, kita redha dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kerana kita kata duit yang banyak akan memberi kebahagiaan kepada kita. Tidak. Bukan. Ataupun kekuasaan, kuasa yang ada pada kita itu akan membahagiakan kita. Tidak. Tetapi yang membahagiakan kita ialah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taubat kita kepada Allah. Istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Hud ayat 52, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, wahai kaumku, hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan kamu. Pertama, hendaklah beristighfar kepada Allah. Yang keduanya, thumma tubu ilaih. Yang keduanya, kena bertaubat pada Allah. Kena istighfar, kena mohon ampun, kena bertaubat kepada Allah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nescaya Allah Ta'ala akan turunkan kepada kamu hujan. Hujan turun banyak sebagai tanda rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi kepada kamu kekuatan yang telah tambahkan lagi kekuatan yang sudah ada pada kamu. Dan janganlah kamu berpaling sebagai orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat ini yang cukup berkesan kepada kita orang beriman, Allah Ta'ala sebut, kalau seorang tu istighfar, kalau orang tu bertaubat, dan kalau orang itu taat dan patuh kepada Allah dalam usaha dia, ikhtiar dia mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pertama Allah Ta'ala jamin dia akan mendapat rezeki Allah. Dapat rezeki Allah. Yang keduanya, Allah Ta'ala akan beri kekuatan kepada dia, beri kelebihan kepada dia. Kita tengok hubungan dalam Islam ni, kerja yang kita buat, dia bukan kita kerja kuat, kerja, maka dapat banyak berkat. Tidak. Kerja, tapi ingat dalam kerja kena kembali pada Allah.
kena istighfar, tak boleh buat dosa. Dalam pejabat kita tak boleh buat dosa, dalam rumah tak boleh buat dosa, luar pejabat tak boleh buat dosa, luar rumah tak boleh buat dosa. Kalau kita terbuat dah melakukan dosa, kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin dan muslimat, Nabi SAW dalam banyak wasiatnya, Nabi ni dia seorang yang kasih pada kita, sentiasa beri nasihat, sentiasa beri wasiat. Yang manusia lain tak banyak macam nasihat yang Nabi beri pada kita. Mana ada kita jumpa kawan kita hari-hari beri nasihat pada kita? Tak. Kadang kita buat kesalahan, dia tak tegur, dia takut pada kita. Nabi ni macam-macam wasiat dia beri pada kita. Antaranya Nabi SAW beri nasihat, ya ayuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Wahai manusia, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah sebelum kamu mati. Dia dalam taubat ni dia tak boleh taswif. Taswif ni saufa atubu. Saya akan bertaubat. Bila? Mungkin umur saya 40, saya akan bertaubat. Mungkin hari jadi saya yang ke-35 ni, saya bertaubat. Ataupun bila saya dapat menantu, saya bertaubat. Tak boleh. Tak ada saufa. Tak boleh kita kata akan, tak boleh. Kena taubat, kata Nabi, qabla an tamutu. Sebelum kamu mati di New Zealand ke, di Australia, kita tak tahu. Ketiga yang tak tahu, macam mana bentuk kematian kita pun kita tak tahu. Aksiden ke, kemalangan ke, sakit ke, macam-macam, jatuh dari bangunan ke. Sebab itu kita tengok kalau kita baca dalam surat khabar, kematian dalam bentuk yang pelbagai, bermacam-macam, orang tak pernah fikir pun. Nah, kadang orang naik atas bukit, datang batu sebiji, mati. Jadi ketiga-tiga perkara ni tidak diketahui oleh manusia. Sebab itu kata Nabi, kena bertaubat kepada Allah sebelum maut datang. Wabadiru bil a'mali salih qabla an tushqalu. Dan hendaklah kita bersegera buat kerja amal soleh sebelum kita disibukkan dengan perkara-perkara lain. Kita boleh terjemah, kita boleh kupas dalam dua bentuk. Yang pertama, nak buat amal ibadat khususi ni kena bersegera sebelum datang waktu sibuk. Tak boleh bertangguh. Saya nanti lepas pencen, insya-Allah saya nak kuatkan ibadat saya. Tak tentu, mungkin lepas pencen kena jaga cucu pula. Tak tahu nasib kita. Itu kita kena faham. Ataupun dalam sudut kerja kita, kerja harian kita, hendaklah kita segera buat kerja itu sebelum kita disibukkan dengan perkara lain. Jangan kita tak selesaikan masalah file 1, 2 ni, saya rehat dululah sebab kerja tak banyak. Jangan. Mungkin 2-3 hari akan datang 10 file untuk kita selesaikan. Ini yang dididik oleh Nabi SAW. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Dan hendaklah kamu hubungkan diri kamu dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Kena hubungkan kamu dengan Allah. Kita kena bina perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana? Bikathrati dzikrikum lahu. Iaitu dengan kita memperbanyakkan zikir kepada Allah. Kena banyakkan zikir. Lidah kita sebut nama Allah. Telinga kita zikir ni, dengar yang baik. Hidung kita hidu haruman yang baik. Semua panca indera ni digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Sebab kita nak betulkan konsep zikir ni. Bila sebut zikir, kita sebut La ilaha illallah. Bukan sekadar itu. Bukan sekadar itu. Tetapi lebih besar daripada itu ialah kita punya diri kita, badan kita sentiasa berzikir, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kathratis sadaqah. Kita banyakkan sedekah. Dan Allah Taala beri kita ni macam-macam rezeki. Kerja pejabat pula, meniaga pula dekat pejabat, pada waktu rehat dapat tambah rezeki. Jangan lupa untuk bersedekah. Fi sirri wal alaniyah. Kamu boleh sedekah itu sama ada secara terang-terangan ataupun secara sulit. Ini nak beri kefahaman kepada kita. Kadang sedekah tu boleh diberi secara terang-terangan, tapi kena niat tu kena betul. Niat kena betul, biar betul. Kita beri secara terang-terangan pun, kita memang ikhlas kerana Allah. Ataupun kita beri secara terang-terangan itu supaya memberi semangat kepada orang lain untuk turut menyumbang. Itu boleh. Yang tak boleh kita tunjuk ni, nak suruh tengok, nak suruh orang kata kita pemurah, kita dermawan, kita bagus, kita baik. Ini tak boleh. Ini dikatakan sebagai riak, menunjuk-nunjuk amalan baik. Dan Nabi SAW menyebut, kalau kita melakukan perkara-perkara tadi, bertaubat kepada Allah, buat amal soleh,
berzikir kepada Allah, sedekah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Nescaya kata Nabi, kamu akan diberi rezeki, diberi pertolongan, diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya ialah kita buat sesuatu perkara itu, kerja yang kita lakukan itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita jaga sifat amanah kita. Kita jaga sifat amanah itu supaya kita tak persia-siakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Dan setiap kita dalam diri kita, kita mempunyai amanah. Cukup berat. Amanah kita kepada Allah, amanah kita kepada sesama manusia, amanah kita sebagai seorang suami, amanah kita sebagai seorang isteri, amanah kita sebagai seorang anak, amanah kita sebagai pekerja, amanah kita sebagai majikan. Yang semua itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu kita kena bersedia. Bersedia untuk melakukan kebaikan sepanjang masa. Kita tak pilih masa tertentu. Saya nak jadi baik hari Jumaat. Hari Jumaat baik. Hari Rabu tak baik. Tak. Kita Ahad ke Isnin ke serupa. 24 jam kita didik diri kita supaya kita menjadi manusia yang dekat. Manusia yang sentiasa mencari keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu akan dapat kita capai dengan cara kita meletakkan nilai iman dan nilai takwa di tempat yang paling atas. Barangkali sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memelihara diri kita, sentiasa memberi kekuatan kepada kita, menjaga kita. Kerana yang boleh menjaga kita, yang boleh menjaga kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dia tak boleh jaga kita. Manusia boleh jaga, tapi kadang-kadang dia jaga, kadang terlepas daripada hasad orang. Tetapi Allah, kalau dia jaga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi keselamatan. Kerana Allah Ta'ala ini merupakan wali, merupakan penjaga kepada orang yang beriman. Dan supaya Allah Ta'ala jaga kita dalam kehidupan ini, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak jaga hubungan kita dengan manusia, kita tahu cara dia begini. Kalau kita nak jaga hubungan kita dengan jiran, kita tahu caranya begini. Maka kalau kita nak jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pun kita tahu caranya yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi kepada kita, tuan-tuan muslimin muslimat, taufik dan hidayat supaya kita sentiasa menjadi manusia yang benar-benar diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.